lagi sebenarnya sesi taklimat lain di PNM pada hari ini, tapi masih lagi ada yang sama-sama dengan kita untuk memeriahkan sesi latihan penggalan data bersama Island East pada pagi ini. Bagi mereka yang masih belum menjadi ahli, semuanya digalakkan dan amat kita harapkan untuk sama-sama menggunakan perkhidmatan penggalan data yang disediakan secara percuma dan boleh digunakan pada bila-bila masa kepada semua siapa-siapa sahaja rakyat Malaysia secara percuma, ya, saya ulangi lagi, secara percuma, dan kita tak minta apa-apa yuran tahunan ke iaitu yuran seumur hidup ke, tak ada. Ya, secara percuma sahaja. Okey. Tapi sebelum tu saya nak bagi panduan sedikit kepada mereka yang masih belum menjadi ahli Pustaka. Sila masuk ke website kami www.u-pustaka.gov.my. Di sana boleh lihat, ya, di bahagian bawah sekali ada cara-cara untuk menjadi ahli. Tertera di dalam kad pengenalan masing-masing lah. Kalau ada Muhammad, contohnya Muhammad tu ada titik, kena letak titik. Kalau tidak nanti Jabatan Pendaftaran Negara punya sistem tak boleh nak kenal pasti dan dia boleh tolak permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga nama seperti di IC, nama dan nombor IC juga sama, ya. Yang ketiga, kita perlukan alamat yang masih digunakan aktif dan juga masih aktif, dan juga kita gunakan alamat untuk penghantaran. Kalau contohnya kita nak buat peminjaman bahan secara fizikal, kita bahan itu akan dihantar ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya ialah maklumat mengenai nombor telefon yang masih aktif yang digunakan untuk kita senang nak berhubung kalau ada masalah berkaitan cara nak register, ya, atau pendaftaran, ataupun juga sebagai pengguna, macam mana nak mengguna ataupun ada masalah kepada ID kita untuk masuk ke dalam Pustaka. Seterusnya ialah nombor, bukan nombor, ya, email. Email kena betul-betul email yang kita gunakan dan masih aktif. Kalau tak, nanti susahlah maklumat daripada Pustaka nak hantar, ya. Dah salah pula, nanti email tu tak boleh nak buka pula, terlupa password ke. Jadi kita gunakan email yang kita mudah gunakan sehari-harian. Ya, sekarang kan zaman semua dah guna email, tak guna lagi dah surat-surat macam dulu-dulu kan. Lagi mudah dan menyenangkan. Okey, sebelum tu saya mohon sahabat saya untuk menayangkan video macam mana nak jadi ahli Pustaka. Okey, dipersilakan Puan Azlina. Kita ada masalah, ya, dengan rangkaian internet kita, jadi mohon maaf kalau ada gangguan, ada macam sekat ke. Okey, baru nampak.
Okey, tamatlah sesi typing menjadi untuk registration ni untuk menjadi ahli pustaka mudah saja kan, tak perlukan bayaran seperti saya maklumkan sebelum tadi. Dan sebelum tu saya minta maaf banyak-banyak kepada mereka yang berada di luar sana yang menghadapi masalah dengan siaran kami di sini, tayangan kami di sini tersekat-sekat ataupun tiba-tiba tak bergerak-gerak. Minta maaf daripada pihak kami kerana ada sedikit gangguan sebab hari ini kita ada dua program yang bersiaran secara online daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Untuk tanpa melengahkan masa lagi selagi nanti ada masalah lagi banyak daripada pihak kami. Jadi saya menyerahkanlah sesi hari ini kepada Rasa. Puan Ros tak dengar. Lag teruk ni. Coach Baharin yang sedang bersedia sekarang ni. Silakan. Terima kasih. Okey, Boleh teruskan. saya Puan, betul Okey, Assalamualaikum Betul, Coach, warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi saya tak berapa perasan sebab dia ada lag sikit maksud dia bila Puan serahkan kat saya tu dia ada lag sikit, jadi saya pun tak perasan sangat. Ujung-ujung tu baru perasan yang telah disampaikan pada PAS kepada saya. So anyhow pun terima kasih semua yang datang dekat program kita, program penerangan berkaitan dengan Island East. So elok kiranya saya boleh terus saja Kak Aili dengan Puan, betul Saya terus bermula dengan Island East, betul saya terus macam tu Sebab tengok line ni pun macam okey tak okey ni So harapnya jelas. Okey korang semua. So terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. So saya adalah Coach Bahrin. So saya attach dengan Island East. Dan secara persendirian juga saya adalah seorang tutor matematik dan juga AdMax lah macam tu. So hari ni saya nak buat sharing sikit berkaitan dengan Island East. Bagaimana kita boleh gunakan Island East ni kalau kita sebagai guru ataupun sebagai pelajar ataupun sebagai ibu bapa. Tetapi Island East yang ada dekat Perpustakaan Negara ini khusus memang untuk pelajar lah yang ni sebab ini adalah satu program percuma yang disediakan oleh Perpustakaan Negara. Okey, macam tu. Okey, so pertama sekali saya nak share saya punya skrin. Sekejap lagi saya share. Okey. Sebelum tu saya kena pergi dulu dekat U-Pustaka sekejap. Kena balik sekejap dekat U-Pustaka. Oh, dia tak nampak dekat U-Pustaka, sekejap. Okay, saya share sekali lagi dekat U-Pustaka. Yang atas ni kan, U-Pustaka kan? Yap. Sekarang, kenapa nampak lain Itu kena pergi website dia, Coach. Saya dah pergi website dia tapi dia tunjuk lain. Okey, sekali lagi saya stop presenting. U-Pustaka, U-Pustaka. Tahu. Bukan, skrin saya tunjuk lain, dia tunjuk lain. Sekejap, saya kena share skrin dulu. Screen 1, okey.
Betul. Okay, so pertama sekali untuk kita akses kepada Island Ace, so kita pergi dekat U Pustaka punya website. So rupa dia sekarang macam ni lah, sebab kita sekarang dalam mood Chinese New Year. So rupa dia macam ni. So daripada sini kita pergi dekat bawah dekat quick links. Dekat quick links ni. Online database. Okay, Atas tu, quick link, quick link ni dekat online database Just slow sikit dah. Ya. Okay. Pergi dekat online database. Okay, kemudian dekat sini kita pergi dekat e-learning. Boleh pergi dekat e-learning. Okay. E-learning. Okay, kemudian kita submit. Okay. So dekat sini nampak tak? Kita ada Island Ace. Ni macam dia ada banyak sebenarnya, tapi dia akan terus pergi dekat Island Ace kategori e-learning. So dekat sini adalah cerita dia bla 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 bla, tapi fokus terus kepada table ni. Nampak tak table ni so dekat table ni kita ada dia punya user ID dan juga dia punya password. So user ID dan password. So kita dah ringkaskan dekat sini Contoh saya bagi contoh. Kita ada kita bagi ikut zone. Ikut apa ni? Zone ke nama dia apa? Ikut negeri. Ikut negeri. Tapi untuk HQ Perpustakaan Negara Malaysia untuk Perpustakaan Negara Malaysia, dia punya password adalah PNM 123. Okay. Dan ID dia kita boleh gunakan mana-mana ID daripada untuk SPM PNM SPM 01 sampailah PNM SPM 07. Jadi kalau anda berada dekat HQ, dekat sekitar Lembah Kelang, pakai yang ini. Contoh dia kita pakai PNM SPM 07, bila ada user ID nanti kita pakai PNM SPM 07 dan password dia kita masukkan PNM 123. Macam tu Jadi memang semua 123 sampai diikut negeri. Kecuali untuk HQ, nama dia PNM 123. Baik, ini untuk SPM. Kalau untuk PT3 macam mana sekarang memang tak ada PT3 lah, tapi just for simplicity kita namakan dia sebagai PT3 dan juga UPSR. So untuk PT3 nama dia adalah PNM PT3 301 sampai PNM PT3 11 sampai 11. So semuanya jelas tertera dekat sini. So dengan cara yang sama untuk UPSR adalah PNM UPSR 01 sampai PNM UPSR 11. Password dia adalah PNM 123 macam tu. Jadi semua boleh tengok juga dekat sini. So dengan cara yang sama, dekat sini dia ada so secara general, ini yang saya ada sebutlah secara generalnya, secara general dia mengikut negeri Contoh kalau macam Sabah, SAB password dia SAB 123 macam tu. Kalau untuk Sarawak, SAR 123 macam tu dia password. Dan untuk user ID yang boleh digunakan, kau dah kena check lah dekat sini. Macam tu kena check user ID yang kita dah allocate. Jadi kalau berada dekat Sarawak sebagai contoh, gunakan user ID yang berkaitan. Boleh tak macam tu Baik okey. Jaga-jaga dekat sini sebenarnya kita ada bukan dekat sini lah. Saya nak cerita yang kita ada 10 soalan 10 soalan. Kita ada 4 soalan bernilai RM30. Kita ada 3 soalan bernilai RM40. Kita ada 1 soalan bernilai RM50 dan kita ada 2 soalan bernilai RM100. Betul kali Betul kan? Betul. Okay. Jadi soalan tu saya akan keluarkan secara spontan. Saya pun tak fikir soalan apa yang saya nak buat. Jadi kadang-kadang saya rasa saya nak tanya, saya tanyalah, tapi saya akan sebutkan. Contoh,
Okey, untuk soalan yang pertama, soalan dia sekian-sekian. Jadi nanti admin akan cari pemenang. Boleh tak macam tu Okey Okey, sekarang saya pergi kepada jadi korang sentiasa fokus Kena sentiasa fokus. Sebab saya pun tak fikir lagi. Okey, saya akan pergi kepada masuk satu ID PNM SPM 17. Sekejap Okey, satu lagi. Untuk user ID ni, dia multi user Dia multi user. Maksud dia, kalau ada seorang student dia dah masuk menggunakan ID, contoh PNM SPM 01. Lepas tu another student masuk, jadi yang pertama ni dia tertendang macam tu. Macam tu sebab kita multi user. Tapi kita boleh always, sebab kita ada banyak ID, kita boleh cuba yang lain. Okey, macam tu. Okey, saya pergi. So, untuk pergi dekat Island East, pergi dekat sini Sekejap saya tunjuk. So, kita Ada soalan tu, skrin kecil tak nampak dia kata. Macam mana nak buat skrin besar? skrin kecil tak nampak? Screen tu susahkan presentation. Sekejap Okey, okey besar tak? Cukup tak? Tak cukup besar. Tapi table ni memang kena boleh cari sendirilah. Nampak tak? Okey, contoh untuk HQ PNM SPM 01 sampai 07, password dia adalah PNM 123 macam tu. Password dia sentiasa sama Password sentiasa sama mengikut negeri. Macam tu. Jadi nanti, okey, ini saya bagi hint Saya bagi hint ada satu soalan yang saya akan tanya dekat sini. Jadi korang kena check lah. Okey, tapi saya tak tanya dulu. Tapi saya bagi hint dulu. Boleh tak macam tu Okey. Sekarang saya pergi dekat link dekat Island East. Coach, tekan dekat dia punya logo logo cloud tu pun dah boleh masuk. Logo cloud Logo cloud kat atas tu. Okey So dekat sini ada cloud kan, Island East So tekan dekat sini. Okey, dia akan pergi dekat, dia akan bawa pergi sini. Dekat sinilah yang korang kena masukkan dia punya user ID dan juga password seperti yang saya dah jelaskan tadi. Jadi abaikan yang junior Yang junior ni sebenarnya untuk tahun 46 yang tidak program ni tak ada dekat PNM. Yang ada dekat yang sebelah kanan, Island East Junior, daripada tahun 4 sampai ke tingkatan 5. Jadi kita klik dekat sini, kita log masuk. Tak payah daftar, memang dah daftar dah. Log masuk saja. Log masuk, inilah yang password yang kita nak gunakan tadi. Okey. Contoh dia saya masukkan PNM SPM. Untuk central saya ambil 17. Sekejap dulu. PNM SPM 17. Kemudian dia punya kata laluan PNM 123 kan Kak? Tak, dia PNM SPM tu 11 je kan? 7 saja. Coach ambil SPM, Coach ambil SPM 01. 01 okey. PNS 01. Ya. Kemudian PNM SPM 01. 123 kan? Ya. Betul. Sekarang kita dah berjaya masuk Coach, kenapa Coach punya screen tu kecil Bukan presentation screen tau Coach? Boleh Puan, boleh nak klik je di screen tu, nanti dia akan jadi screen besar. Ya, Mohon semua peserta klik di screen yang ditayangkan oleh coach tu. Klik kat situ Klik kat situ, nanti besar pin. kan? Dia full screen dah ni? Dia dah full screen kita di peserta semua. Mohon klik. Itu setting dekat peserta sebenarnya, bukan dekat saya. Ya betul. Terima kasih Puan Azlin yang menerangkan tadi. Okey, sekarang so saya sambung lagi dekat sini. Okey. So ini adalah rupa rupa dia muka depan Okey so sekarang saya akan cuba conteng sikit dekat sini. So dekat sini kita ada laman utama.
kita ada nota, kita ada perteminda, kita ada penilaian, kita ada kemajuan, kita ada video pengajaran dan kita ada ganjaran. Macam tu nampak tak saya conteng dengan pen ni? Nampak. Okay, macam tu So dekat muka depan ni kita ada dekat sini nampak ada kedudukan bulanan saya akan cuba jelaskan yang satu persatu. Dekat depan ni ada kedudukan bulanan perusahaan negara. Ini menunjukkan ranking di kalangan PNM. Macam tu so dekat sini kita ada apa ni? Tak apa jelas ni. Ranking lah, ranking untuk apa ni yang 2A berapa kan 1A berapa ikut ranking. So yang dekat bawah ni ini adalah kedudukan ranking untuk semua user dalam satu Malaysia pengguna Island Ace. Macam tu Baik. Saya akan stop sekejap dekat sini. Saya akan keluarkan satu soalan. Satu soalan yang bernilai RM30. Macam tu So korang ready tapi soalan tu tidak semestinya dekat sini. Soalan tu tadi kena tengok dekat page yang tadi yang saya pernah tunjukkan. Boleh tak macam tu? Soalan dia. Apakah user ID dan password untuk SPM bagi negeri Perak? Boleh tak macam tu? So sekejap so sementara tu saya Coach kena ni ID, kita nak ID juga ya? ID dengan password sekali. Ya, ID dan password. Saya minta lah Puan Azlina. Puan Azlina cari pemenang. Saya nak kena pantau coach punya soalan ni. Jawapan dia ada dekat grup ya Puan Azlina, dekat grup. Kali saya macam susah sikit nak apa ni? Nak tulis dekat sini kan, spontan. Saya tapi saya rasa admin boleh tahu kan dia punya jawapan kan? Okeylah kalau begitu saya bantu kot. Bantu saya boleh tahu, identify sebab saya nak teruskan. Boleh Terus ya. Saya terus saja. Macam tu So yang kedua ni tadi kalau ini dekat sini ini adalah kedudukan bulanan untuk semua pengguna sebab kita tahu yang pengguna untuk Island Ace ni bukan sahaja untuk dekat PNM tapi satu Malaysia pengguna dia. Jadi salah satunya adalah kalau ada pengguna PNM masuk dekat sini dia akan ditonjolkan dekat sini. Boleh tak? So yang keduanya bukan yang kedua lah untuk maklumat berkaitan dengan nota. Sebab dia ada banyak maklumat dekat sini. Kita ada laman utama, kita ada nota, perteminda, penilaian, kemajuan, video pengajaran dan juga ganjaran ganjaran. Jadi fokus kepada yang kedua, saya nak tunjukkan dekat nota. So ini basically kalau korang nak kalau korang nak start belajar pergi kat nota. So nota dan juga mana dia penilaian nota dan dua ni adalah yang paling penting dan terpaling penting sebagai seorang pelajar. Saya akan tunjukkan nota dulu boleh tak nota. So nota ni kita klik dekat nota, pergi dekat nota. Macam tu. Terkeluarlah. Kylie ada orang masuk. Saya pakai ni lah. Ada orang masuk mana? Dia masuk kat situ.
Maaf, asal yang lain. Terkeluar ya, terkeluar. Saya nak bagi jawapan tu dekat grup. Kesian coach. PNM 917 sekejap Ambil 2. PNM apa? Okey, saya dah masuk balik dah. Okay, thank you. Okey, masuk Kena tendang. Tertendang sebab yang itu dia 01, ramai orang masuk. Okey, so saya nak kongsi dekat nota So dekat nota kalau kita klik, pergi dekat nota sini. Okey, dekat paparan dekat sini dia ada sliding daripada kiri ke kanan. Macam tu daripada kiri ke kanan. Ini untuk SPM Ini untuk SPM. So untuk SPM kita ada 13 subjek. Boleh tak saya tulis dekat sini untuk SPM. Kita ada 13 subjek mata pelajaran lah. Kalau untuk PT3, walaupun PT3 tak ada tapi kita namakan PT3 lah. Untuk form 3 kita ada 6 subjek. Ada 6 subjek. Dan untuk UPSR kita ada 4 subjek. Ada 4 subjek. Okey macam tu. Jaga-jaga setiap soalan yang saya bagi ni, penerangan ni, kadang-kadang dia akan keluar soalan ni. Tadi saya dah berikan satu soalan yang bernilai RM30. Okey. So saya nak ambil contoh sebab ini SPM, saya akan tunjuk satu subjek yang saya kira apa kata kita pergi ke yang semua orang boleh jawab kot. Ataupun subjek saya lah senang sikit. Senang saya nak cerita subjek saya adalah matematik. Okey, slide kiri kanan saya akan pergi dekat matematik. So kita pergi dekat matematik. So rupa dia macam ni. Rupa dia macam ni matematik. So dekat sini kita boleh pilih bahasa untuk bahasa Melayu ataupun kalau di LP kita gunakan bahasa Inggeris. Macam tu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kemudian dekat sini kita ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Macam tu. Okey. So saya ambil satu contoh Kita pergi ke bab tingkatan 5. Bab tingkatan 5. Okay, saya klik dekat sini klik matrix. Dia akan keluar soalan dia, bukan soalan, sorry. Dia akan keluar dia punya nota-nota berkaitan dengan matrix. Macam tu secara digital. Jadi dekat sini dia ada beberapa yang kita boleh buat lah sebenarnya. Contoh dia apa dekat sini. Dekat sebelah kanan ni, ini kalau tapi ni kalau kita ada akaun sendirilah. Kalau untuk akaun kalau untuk akaun PNM, dia mungkin sebab kita share kan, dia agak bukan apa. Tapi boleh juga actually tapi kalau kita biasa gunakan ID yang sama dekat sini kita ada nota tambahan nota tambahan ni dalam bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Inggeris sticky notes. So sticky notes ni sebenarnya adalah macam nota-nota, ingat tak kalau kita buat nota kita tepek-tepek tu kan. Kita juga boleh create sticky note. Sticky note, okey, klik dekat sini, kita tarik. Contoh dekat sini. Kemudian saya boleh pautkan satu link. Satu link video Video apa nak pautkan? Any video, especially video dalam YouTube. Macam tu sekarang ni dekat Google Meet ni okey. Bukan apa, saya boleh sebut any semua perkataan boleh. Tapi kalau dekat TikTok, tahu tak saya sebenarnya ada akaun TikTok. Jadi kalau dekat TikTok dia susah. Saya nak sebut media sosial lain tak boleh. Saya kena boleh sebut TikTok je. Nak sebut YouTube tak boleh, nak sebut Zoom tak boleh, kena berkias-kias. Saya sebut biasa Google lah, WhatsApp lah, macam tu Tapi dekat sini saya boleh sebut.
maksud dia dekat sini kita boleh letak pautan URL masuk dekat sini, nanti dia akan tersimpan dekat sini. Boleh tak macam tu Okey, contoh saya bagi satu contoh. Saya bagi satu pautan video. Saya pergi dekat YouTube, okey. Sekejap saya tengok matematik. Matrix, M-A-T-R-I-K-S, Matrix. Okey, sekarang korang tak nampak tapi saya tunjukkan, okey, contoh ni Saya okey, saya ambil satu pautan, saya akan letakkan dekat sini. Nampak pautan dekat sini Okay. So dekat sini kita boleh letak dia punya tajuk. Contoh terpulanglah, ini macam apa ni, Matrix MAT penambahan, contohlah penambahan. Okay, lepas tu kita tekan save. Dia akan letak dekat sini lah macam tu. Jadi nanti kita boleh buka balik ni. Kalau kita tekan ni, dia akan keluar terus. Dia akan pergi dekat YouTube macam tu Jadi kita ini saya letak je lah kan, contoh. Rupa-rupanya ini video YouTube tapi sebenarnya ni adalah video daripada TikTok sebab dia video memanjang. Tak berapa, jadi better kalau kita ambil video yang betul-betul YouTube, dia akan terus besar macam tu. Jadi maksud dia kat sini, boleh gunakan kreativiti sendiri untuk kita letakkan mana-mana video yang bermanfaat. Contoh sekarang kita dalam mode, mana saya muka ni? Tak nampak ke? Kak Ali nampak muka saya tak? Kenapa macam hilang je ni? Nampak Sekejap. Sekejap dekat Matrix. Okay, saya tutup dulu mana-mana yang tak berkenaan ni. Dia macam ngacau jadi saya confuse. So macam tu So kita boleh buat, ini maksud dia macam sticky note lah. Jadi dalam nota ni sebagai contoh dekat Matrix, kita boleh letak contoh jadi senang kita nak ulang kaji. Sebab kita tahu bila kita dah belajar, nanti kita nak ulang kaji balik senang. Sebab kita ada pautan video-video dari YouTube yang saya percaya ada banyak video-video yang bermanfaat. Tapi kalau masa tu kita nak belajar, masa tu kita nak dandan cari, agak susah sikit. Boleh tak so benda ni tapi dia sangat praktikal kalau korang ada akaun sendiri. Tapi kalau nak yang percuma, korang boleh gunakan dekat PNM boleh tak? So itu kita namakan dia sebagai, dekat sebelah kanan ni, sticky note. Jadi kalau korang, kalau letak banyak-banyak, nampak? Dekat sini, sekarang ni nampak tak? Dekat sebelah kanan ni, saya letak satu penambahan. Nanti kalau saya letak dekat sini sebagai contoh dua, saya buat, dia akan keluar juga satu lagi. Ada satu apa ni? Maksud saya macam ni Nanti dia akan dipaparkan dekat sini. Dekat sini, nampak tak? Sekarang ni saya ada satu, nama dia, saya tajuk dia lah penambahan. Contohlah. Nanti kalau kita masukkan satu lagi, kita ada contoh macam pendaraban, matriks pendaraban. Jadi ada satulah pendaraban. Contoh daripada YouTube. Nanti kita masukkan lagi, nanti dia akan ada banyak lah. Jadi mudah untuk kita buat ulang kaji. Sebab kalau untuk bervideo ni, kalau kita dah faham, kita tengok balik, kita cepat faham. Macam tu sebab saya juga adalah seorang tutor maths tutor maths dan tutor NMaths. Boleh tak macam tu Okey so kita pergi yang berikutnya. Okey, dekat sini, tapi ini adalah subjek untuk apa? Subjek untuk matematik. Tapi kalau subjek untuk bahasa, kalau subjek untuk bahasa, kita dekat sini ada satu, sebab kalau kita dalam matematik, kan kita tengok dictionary, tak relevan lah kan. Matematik mana perlu dictionary. Tapi kalau saya ambil bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kita boleh guna nampak Malay English. Contoh Malay apa nak contoh tikus lah belasah je kan, tikus. Jadi ada keterangan lah tikus tu apa, tikus
tikus tu dalam bahasa Inggeris apa? Ada tikus lah, ada bernikus lah macam tu. Okay. So kita juga boleh tengok dalam dictionary dalam satu lagi dalam Mandarin pun ada English to Malay. Okay, English to Malay. Let's say kalau kita sebut apa mice. Mice. Ini pun ada juga mice. English to Malay. So boleh gunakan manfaatkan untuk dictionary. Kita ada Malay English, English Malay dan kita ada juga English Malay Mandarin. Macam tu okay. Jelas tak? Kalau ada soalan boleh tolong apa ni? Tengok dekat admin atau Kak Ali bantu kalau ada soalan tolong highlight dekat saya sebab susah sikit saya untuk manage nak tengok semua sekali. Kak Ali ada tak? Okey, macam tu. Okey, apa lagi yang saya nak kongsikan dekat page ni? Okey, so the rest ni korang just baca je. Ada macam-macam. Okey, dekat sebelah kanan ni dia ada beberapa panel yang kita boleh manfaatkan dia. Contoh dia apa? Contoh dia kat sini kita ada kuis kilat. Okey, ada kuis kilat. Okey, apa itu kuis kilat? Okey, so kuis kilat ni biasanya kalau kita belajar sesuatu topik baru, kita nak menguji kita punya kefahaman. Contoh saya lancarkan satu kuis kilat dekat sini. Okey, dia untuk kuis kilat, sebelum tu saya nak letak disclaimer. Dia ada banyak lagi penilaian yang dekat tab penilaian. Tapi untuk tab ini adalah khusus untuk kita bila kita belajar sesuatu perkara, kita macam reflection. Kita nak belajar at least kita dapat dalam mungkin 70 to 80% apa yang kita belajar kita faham. Jadi dia ada kuis kilat yang selagi jawapan tu tak betul, dia tidak akan pergi ke next soalan. Maksudnya kita akan belajar daripada kesilapan. Contoh dia macam mana? Okey, contoh dia macam ni. Okey. Nyatakan peringkat bagi matriks ni 4 negatif 8. Katakan saya bantai jawapan dia adalah A. Salah. Dia tak boleh next. Katakan saya pergi ke ni. Salah lagi. Saya tak boleh ke depan. Jadi maksud dia contoh yang ni. Betul maksud 2 kali 1. Jadi saya tahu ini sebenarnya adalah matriks 2 kali 1. So kita belajar daripada kesilapan. Jadi betul ke matriks 2 kali 1? Yes, betul. Sebab kita ada 2 baris, 1 baris. Nampak? Kita ada 2 baris. Matriks macam ni kan. 4 negatif 8. 1 baris. Ada 2 baris. Baris pertama, baris kedua. 1 lajur. Ini adalah matriks 2 kali 1. Macam tu. Boleh tak? Jadi kita belajar daripada kesilapan macam tu. Boleh korang? Okey, so kita pergi ke next kita tengok macam mana. Okey, teruskan. Contoh ni. Contoh sekarang saya tak boleh pergi next ni. Ini matriks pendaraban. Macam tu pendaraban. Jadi apa jawapan dia ni? Jadi kita nak belajar selagi kita tak tahu dia tak boleh ke depan. Okey, saya bagi satu contoh kita cuba selesaikan. Ini matriks apa ni? Ini matriks yang pertama, ni adalah matriks 3 kali 2. Nampak ni 1, 2, 3, 1, 2. 3 kali 2. Okey. Matriks yang ini matriks 1, 2, 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi dekat sini kita tahu yang akhir dia mestilah matriks 3 kali 1 peringkat. Mestilah matriks 3 kali 1. Kita dah tahu yang ini mesti salah. Ini mesti salah. Macam tu. Jadi di antara A dengan B tapi maksud dia korang kena faham lah, kena kira lah macam mana pendaraban matriks. So jawapan dia kita bantai je lah sama A ataupun B. So jawapan dia adalah B macam tu. Dan seterusnya. Jadi dengan cara macam ini kita gunakan kuis kilat ini untuk kita sebagai reflection banyak pula tak boleh banyak sangat ni. Nanti dah jadi macam tuition matematik pula agak. Tapi bukan apa, saya nak tunjukkan apakah macam mana kita boleh gunakan kuis kilat. So kita boleh, kalau macam dalam bahasa Inggeris ke serupa juga macam tu. Okey kali boleh tak tengok kalau ada soalan sebab tolong highlight dekat saya sebab saya tak boleh nak susah nak manage kalau ada soalan. Okey, kita pergi dekat okey, saya ada satu soalan lagi ini soalan RM30 yang kedua. Yang kedua. Soalannya mudah saja. Okey. So korang
admin ataupun Kak Eli tentukan daripada grup tu. Saya rasa Kak Eli pun tahu dia jawapan dia. Okey, soalan dia macam ni. Untuk SPM ada berapa subjek yang ditawarkan dalam Island Ace? Macam tu untuk SPM ada berapa? Okey, kena carilah. Okey, macam tu Okey, kita dah settle soalan yang kedua. Baik, kita akan pergi kepada apa lagi yang untuk bab nota ni. Okey, soalan yang kedua saya takut salah soalan, bukan salah soalan, takut terlebih soalan ke, kurang soalan ke. Okey, yang bab nota ni saya tengok ada apa lagi tak? Okey, yang the rest ni boleh just untuk memudahkanlah. Contoh kalau nak jump daripada satu subtopik kepada subtopik. Contoh, yang ini subtopik metrik yang ini just untuk management saya lah. Pergi ke subtopik yang ini pergi ke subtopik, klik pergi subtopik yang ini, macam tu kemudian dekat sini yang lain-lain ni just simply macam nak besarkan tulisan, kecil tulisan, jadi which is tak berapa penting lah macam tu. Okay, saya dah settle kepada yang pertama bab nota. So bila kita dah habis, kita boleh keluar saja dekat bawah ni, kita ada pergi ke kembali. Macam tu Okey, so kembali kita boleh pergi ke topik yang seterusnya lah kalau kita nak. Ataupun kita tutup saja, kita boleh pilih subjek-subjek lain. Boleh tak macam tu? Okey, so saya harap dah dapat tadi apa Kak Ali boleh handle jawapan untuk soalan yang kedua untuk 30 RM RM30. Okey. Baik, kemudian saya akan pergi kepada apa lagi yang saya nak kongsikan. Sekejap saya nak tengok kalau ada tak lagi tertinggal dekat sini. Tak ada, okey. Sekarang secara naturalnya biasanya bila kita dah pergi ke nota, kita akan pergi kepada penilaian. Kita pergi ke penilaian. Okey, dekat penilaian ni ada banyak. Ada soalan objektif, subjektif, lisan, ujian dan tugasan. Baik, saya cerita secara general dulu Okey. So kita ada praktis objektif, praktis subjektif, ujian lisan, kertas ujian dan juga tugasan. Okey apakah itu tugasan? Tugasan ni sebenarnya adalah tugasan yang diberikan oleh guru. Yang ini dia sebenarnya lebih relevan kalau kita ada akaun personal dan ada akaun guru di mana kita boleh bertuition macam tu sebab guru boleh menghantar tugasan. Tapi dalam konteks untuk SPM, sebab kita ada isolation, hanya akaun pelajar saja, so yang ini kita boleh abaikan lah macam tu Tapi kalau korang ada akaun pelajar yang ada akaun dan ada satu akaun guru, korang boleh bertuition macam tu Ini macam untuk tuition lah. Macam yang saya buat. Saya boleh hantar satu soalan ni kepada pelajar tu dan saya boleh pantau setiap jawapan. Dan bukan saya saja tetapi malah guru juga boleh pantau soalan apa yang salah. Macam tu Tapi untuk konteks SPM, kita boleh abaikan tu tugasan tu. Jadi kita akan pergi kepada contoh praktis objektif. Boleh tak? Okey. So, why not kalau kita pergi dekat English pula walaupun bukan subjek saya, tapi boleh tak kalau kita sama-sama jawab? Okey macam tu So kita pergi kepada grammar. Boleh tak macam tu Kita ambil grammar. Okey. Untuk setiap praktis yang kita buat tu, dekat sebelah kanan ni, nampak tak? Dia ada tahap kesukaran, nampak tak? Ada tahap kesukaran Dia ada mudah, sederhana dan juga sukar. Macam tu. Jadi contoh kalau saya ambil dekat sini mudah. Jadi ini saya pilih, ini untuk tingkatan 4 tingkatan 5 lah. Saya pilih untuk apa ni? Grammar lah senang. So kita akan cuba buat. Kita akan mula. Okey. Untuk soalan standard dia ada 20 soalan Dia ada 20 soalan untuk kita praktis objektif. Contoh dekat sini so kita boleh buat sama-sama Okay, the athletes are training so hard because of the Olympics. Okey, tak apa Olimpik saya dekat sebelah kanan ni dia ada satu apa ni? Inilah apa nama dia tadi? Okey, paparan skor. Jadi mudah untuk kalau kita ada soalan tertinggal ke apa kan. Yang ni tak apa. Kita letak je lah kan hentam saja kan. Just nak tunjuk. Okey.
Untuk jawapan Kak Aili dekat sini Kak Aili. Kak Aili saya rasa untuk memudahkan jawapan tu saya kira untuk setiap soalan Kak Aili saya rasa tahu. Just gunakan budi bicara Kak Aili untuk menentukan jawapan yang betul. Sebab saya susah sikit nak handle soalan dan jawapan pada masa yang sama. Okey, saya letak saja Okey, macam tu. Kenapa kaedah ni mudah Okey. Sebabnya cuba korang bayangkan, especially untuk matematik. Bukan matematik saja, untuk hatta untuk any subject. Kalau korang buat dekat buku, buat lepas tu nak tengok jawapan, selak belakang, depan belakang, leceh. Kalau dekat sini secara digital, matematik especially, sebab saya tahulah sebab saya mengajar matematik. Korang boleh buat latih to be, buat senang je, buat tengok jawapan salah, tengok salah. Okey, lupa saya nak cakap In fact, dia punya yang salah tu pun ada jawapan jawapan skema jawapan untuk soalan kebat. Okey boleh macam tu Katakanlah kat sini okey, contoh yang ini saya tak jawab lagi, dia akan tunjukkan lama. Okay, kan? Saya tak boleh nak hantar. Sebab apa? Oh, sebenarnya nombor 13 saya tak jawab lagi. Boleh klik dekat sini. Nombor 13. Okey. So saya tekan hantar. Ya. Okey So kita dapat 30 markah. Ini hitam je kan? Nampak tak? Okey. Saya ada satu soalan dekat sini. Okey, apa soalan dia? Saya terfikir kat sini. Apa dia? Tadi saya baru teringat. Okey, soalan bernilai RM30 sebab kita ada 4 soalan bernilai RM30. Saya dah bagi 2 soalan. Saya nak bagi soalan yang ketiga bernilai RM30. Satu soalan yang ketiga bernilai RM30. So korang kena bersedia. Kak Ali just gunakan, saya rasa Kak Ali tahu jawapan dia. Spontan je. Okey, macam ni. Untuk standard soalan saya ingat saya nak tukar lah. Okey, nak bagi suspense sikit. Soalan dia macam ni Untuk setiap jawapan soalan untuk praktis objektif. Okey. Untuk praktis objektif ada skema jawapan. Okey. Sekejap, saya nak reboot sebenarnya. Saya tak, dia senang tapi saya nak agak twist sikit lah macam tu kan. Macam okey lah, tak apalah. Bonus untuk setiap soalan praktis objektif ada jawapan, betul atau salah. Macam tu Kak Eli tahu betul atau salah. Siapa cepat itu admin kena tentukan lah. Betul atau salah. Okey Kalau korang dengar betul-betul tu, dia macam betul macam salah. Okey, sekarang kita akan pergi dekat sorry saya tak boleh fokus kepada jawapan admin akan tentukan sebab susah untuk saya handle. Okey, saya akan pergi next next kita akan pergi dekat apa lagi dekat sini. Okey, tak ada so saya akan keluar. So inilah praktis objektif. Baik, dekat sini kita ada juga praktis subjektif. Boleh tak praktis subjektif. Ada yang kata betul, ada yang kata salah. Kebarangkalian sudah je 1/2, 50% je. Kalau tak betul salah. Macam tu Okey. Tapi untuk praktis objektif. Coach. Ya, saya. Minta repeat soalan nombor 3. Oh, soalan 3. Untuk setiap soalan praktis objektif ada jawapan betul atau salah. Okey. Okey, saya rasa kali ada kan? Ada. Okey. Penilaian kita pergi dekat praktis subjektif. Untuk praktis subjektif lah. Saya pergi kepada, again saya akan pergi dekat subjek saya boleh tak macam tu praktis subjektif. Kita pergi subjek apa korang nak matematik lah saya lain-lain saya tak pandai. Saya pergi subjek matematik je. Matematik, maths ataupun NMaths. Sekarang saya pergi dekat
dekat maths. Okay, dekat sini, okay. Dia ada soalan-soalan ni, soalan praktis subjektif. Macam biasa, kita ada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, saya akan pergi dekat, contoh pergi dekat tingkatan apa? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Tingkatan 4 Okay. So saya klik kat sini. Okay, kadang-kadang saya akan keluarkan soalan yang saya tak apa ni, yang saya tak jelaskan, tapi korang kena cari sendirilah. By common sense kena tahu macam tu Sebab saya tak prepare sebenarnya. Saya apa ni? Saya terus saja. Okay, contoh macam ni. So inilah contoh soalan praktis subjektif. Nampak tak? Mudah, kita dah mudahkan. So diberi P berubah secara langsung dengan Q dengan P sama dengan 2 dah bla 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 So macam tu So macam mana nak jawab ni Okay So nak jawab kita ada kita boleh kita boleh menaip. Contoh kita boleh menaip. Menaip. Okay, menaip. Okay. Tapi menaip tu mungkin relevan untuk subjek macam bahasa kan, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke kan, agama. Okay. Tapi kalau matematik apa yang ada type, mana boleh type. Okay. Yang untuk korang boleh gunakan stylus untuk menconteng. Stylus untuk menconteng. Sekejap contoh. Kalau ada touch screen korang boleh menconteng. Macam tu. Yang kedua okey, kalau tak ada macam nak jawab. Kalau tak ada korang boleh tulis dekat kertas, kemudian korang boleh snap, kemudian korang boleh attach. Dekat sini ada attach nampak tak? Ada attach. So attach jawapan tu. So saya kira dalam kebanyakan kes mungkin macam ni lah cara jawapan untuk matematik. Matematik ke admaths ke yang seumpama je lah macam tu. Okey, jadi jaga-jaga maksudnya ada berapa ni? So kalau kita dah isi contoh macam ni, so kita hantar saja. Hantar dan kita tekan ya. Okey, nampak tak? Sekejap lagi dia akan keluar khemah jawapan. Nampak dia tengah pusing-pusing Dia sebab kita dekat Zoom ni dia Zoom dekat Meet dia lambat sikit. Nampak? Dia ada jawapan dekat sini. Boleh tak? Macam tu Dia ada 3 jawapan. Okey Okey, jelas tak? So inilah penilaian subjektif. Okey So saya akan keluar. Sekarang berikutnya saya akan pergi dekat praktis subjektif, saya akan pergi kepada ujian lisan. Boleh tak macam tu pergi ujian lisan. Okey, saya ada satu soalan dekat sini. Ini soalan yang ke berapa? Yang keempat kan? Yang keempat untuk soalan bernilai RM30. Okey, saya kira Kak Ali maklum jawapan dia sebab saya susah nak berkomunikasi. Okey. Untuk soalan yang keempat. Okey, soalannya macam ni Okey, jaga betul-betul korang fokus. Untuk soalan yang keempat. Untuk praktis subjektif. Ada berapa cara untuk korang menjawab? Okey, itu soalan dia. Okey. So pandai-pandailah korang jawab. Okay, kita pergi kepada ni pergi dekat objektif dah. Okey, kemudian kita pergi dekat subjektif, kita pergi dekat ujian lisan. Okey, untuk ujian lisan, satu lagi untuk setiap jawapan tu keputusan daripada pengadil adalah muktamad korang tak boleh nak bawa ke mana-mana mahkamah dekat luar atau dekat dalam Malaysia tak boleh muktamad. Okey. Saya pergi kepada ujian lisan. Of course untuk ujian lisan ni kita ada 2 bahasa saja bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Why not kita pergi dekat bahasa Inggeris? Sebab ini untuk bahasa ni of course saya tak saya tak pandai nak berhujah, tapi kita tengok je lah apa yang disediakan macam tu sebab saya bukannya guru bahasa Inggeris. Tapi kita tengok, tapi memang ada dekat sini So kita ada speaking, listening, speaking dan juga listening ada 2.
Okay, so kita ada tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita ambil tingkatan 5. Speaking and listening. So dalam ni nampak, dia ada soalan-soalan dia soalan-soalan dia. Tak apa saya ambil satu je sebab saya pun tak pandai sangat. Kita ambil je macam mana dia nak. Tapi sebelum tu korang boleh dengar tak dia punya ada suara katun, dengar tak? Cuba tulis komen. Tak dengar ke? Okey, mungkin saya jap tab KSSM untuk tak dengar. Okey, baik. Sekejap sekejap. KSSM UPS yourself online device. Oh, sekejap. Kenapa dia keluar balik ni? Okey, sekali lagi Okey, saya pergi dekat ujian lisan. Pergi dekat bahasa Inggeris. Saya pergi dekat form 5. Okey, sebenarnya dekat sini dia ada suara Tapi untuk keluarkan suara ni saya kena setting dekat Google Meet. Saya pun bukan tak prepare. Tadi dah prepare dah dia sebab kena tekan dia punya tab, ada setting lah. Jadi saya just tunjukkan dekat sini. Dekat sini sebenarnya korang buat ini sebenarnya ada bunyi dia menarik bunyi ni. Okey, contoh dia macam ni ada The women's problem is most probably caused by saya pun tak tahu. Dekat sini sebenarnya ada bunyi mungkin korang tak dengar tapi dia ada bunyi dia sangat menarik bunyi suara kartun. Kenapa dia tunjukkan lain ni? Sekejap Sorry. Sepatutnya korang nampak benda ni. Okey, untuk bahasa Inggeris, dekat sini sebenarnya ada bunyi tapi saya tak boleh keluarkan dia punya bunyi. Bukan tak boleh keluarkan, dia ada setting je jadi saya tak sempat. Tapi kita boleh klik ni, dia akan ada suara kartun. Contoh kalau saya tekan ni, dia akan ada satu ni listening dia kata question 1. Lepas tu ada cerita dia lah. Tapi korang tak dengar. Daripada soalan ni, dia ada soalan kita boleh jawab dia. Ini untuk listening macam tu. Okay, so settle yang ini korang boleh explore sendiri. Okay, kemudian saya akan back Okay, so bila settle ni, kita boleh keluar lah. Okay, so kita keluar, kita pergi dekat. So dia ada banyak lah soalan ni kan. Soalan kita ada speaking dan juga listening boleh tak macam tu? Okay. Saya keluar. Okay, settle So yang ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk sekejap. Coach, you are missing.
Coach tak dengar you. Okey, sekarang dengar tak? Okay. Okey, saya tak tahu apa berlaku, tiba-tiba dia terpadam pula. Okey, so tadi kata saya dah settle untuk ujian lisan so kita pergi kepada next. Okey, saya share saya punya screen. Entire screen yang ini sorry yang ni. Okey, kenapa tak boleh masuk ni? Okey, saya masuk sekali lagi PNM SPM 17. Okey, boleh nampak tak skrin? Okey, nampak tak skrin? Nampak. Okey, nampak Sorry saya pun tak tahu apa berlaku Ada banyak technical problem. Okey. Saya dah settle tadi berkaitan dengan ujian lisan Internet memang tak stabil. Ada bunyi inilah. Okey, okey, saya dah settle tadi dekat ujian lisan Okey, ujian lisan dah settle. Baik, saya akan pergi dekat sorry, tadi ujian lisan ada satu lagi kertas ujian. Macam tu So, praktis objektif saya dah buat, subjektif dah, kemudian ujian lisan. Satu lagi saya akan pergi dekat kertas ujian. So, kertas ujian ni dia kertas berformatkan kertas soalan sebenar. Macam tu kertas berformatkan kertas soalan sebenar. So, again saya ambil untuk contoh SPM. So, dekat sini kita ada untuk mudah saya bagi contoh untuk matematik. Boleh tak matematik? Mana matematik? Okey, matematik. So dia kena slide kiri kanan Okey, tekan untuk matematik. So ada kertas 1 dan juga untuk kertas 2. Saya ambil dekat kertas 1 So cara jawab dia adalah sama tadi dengan praktis objektif yang saya tunjukkan Cuma dia sebab ini adalah format kertas sebenar, jadi dia ada 40 soalan untuk matematik. Saya ambil contoh. Jadi soalan-soalan ni dia akan update ikut apa dia akan update daripada masa ke semasa. Macam tu Contoh kalau bila kita memerlukan penggal untuk next semester ni untuk dalam bulan 2 ni, bulan 2 ke bulan 3 macam tu. So dia mula-mula dia akan soalan yang dikeluarkan tu dia mungkin ada apa ni, 1 set atau 2 set. Lepas tu dia ke pertengahan dia akan tambah lagi. Macam sekarang ni dah penuh dah. Okey. Sebab kita dah sampai ke SPM. Maksud dia soalan-soalan ni dia akan update daripada masa ke semasa. Okey, saya akan ambil satu contoh Contoh dekat sini kalau kita kertas model SPM percubaan. Okey. So dekat sini soalan semua dah ready. So kita cuma jawab saja macam tu. Jawab macam biasa, okey. Jawab macam biasalah. Jadi saya ada 40 ni kan. Jadi saya taklah berhajat untuk nak jawab semua kan. Okey, macam tu. Bila dah siap sampai ke 40. Okey, dekat sini korang kita ada pemasa. Nampak tak pemasa ataupun timer. Apakah fungsi timer ni? Fungsi timer ni nanti bila kita habis jawab, dia akan tunjukkan contoh sekarang dia akan tunjukkan berapakah masa yang kita jawab untuk kita menjawab soalan ni macam tu
So benda ni sebenarnya untuk yang praktis objektif tadi pun ada juga. Sebab ini akan membantu kita untuk kita menjawab dalam masa yang ditetapkan. Okey dengar betul-betul So maksud dia, pemasa ni membantu kita untuk merancang ada key kat sini untuk merancang kita menjawab soalan. Boleh tak macam tu So kita jawab semua macam biasa. Kemudian kita hantar So ini saya tak boleh hantar sebab saya tak jawab semua kan. Tapi kalau kita hantar dekat sini, dia akan keluar jawapan. Macam tu. Boleh tak? Jelas Okey. So saya keluar. Ya. Okey. So itu adalah kertas yang sebenar untuk kertas 1. Boleh tak? Baik, saya ada satu soalan dekat sini. Okey, sebelum tu saya akan pergi dekat kertas. Saya akan pergi dekat kertas 2 pula kertas 2. Okey. Saya ada satu soalan ni, soalan yang bernilai RM40, soalan yang pertama. Okey, Kak Ali. So Kak Ali gunakan Kak Ali punya pengetahuan pasal Island East untuk tentukan jawapan dia Okay. Sebab saya tak boleh nak manage sementara saya sedang share pasal Island East. Okay. Soalan dia macam ni. Soalan pertama untuk soalan RM40. Kalau soalan tu macam logik, boleh ambil lah. Maksudnya siapa yang paling cepat dan yang pantas dan logik make sense, okey, boleh diterima. Apakah tujuan pemasa? Itu soalan dia Okey, pandai-pandailah korang nak jawab. Okey. So saya akan pergi dekat ni kertas 2 contohnya kertas 2 saya tunjukkan SPM. So kita mula biasalah kertas 2 ni. Okey, again cara jawab dia sama sebab matematik yang paling relevan untuk korang untuk korang jawab untuk matematik snapshot dan attach. Macam tu, snapshot dan attach lah. Saya tunjukkan lah. Let's say kalau saya letak saja pun, letak lah. So eventually nanti kalau dah siap, kita hantar saja, dia akan keluar skema jawapan dia akan keluar skema jawapan. Jadi skema jawapan ni semua jawapan akan keluar untuk dekat sini, semua skema jawapan untuk dalam bahagian praktis subjektif semua jawapan akan keluar. Okey semua jawapan akan keluar. Boleh tak? Jadi yang ni saya tak boleh tekan hantar lah sebab saya tak isi kan. Tapi macam tu lah cara dia. Okey, so saya akan keluar. Okey korang Okey, saya ada satu lagi soalan. Soalan bernilai RM30. Soalan yang kedua. Okey. Dengar betul-betul Soalan bernilai RM30 untuk soalan yang kedua. Untuk kertas ujian kertas 2. Hanya skema jawapan soalan kebat sahaja yang diberikan. Betul atau salah? Okey hanya jawapan soalan kebat sahaja yang diberikan untuk kertas kertas ujian sebenar. Okey, kalau Kak Ali agak-agak tak sure, boleh tanya saya dekat WhatsApp saya tanya saya akan berikan jawapan. Bagi jawapan kat grup. Okey, saya bagi jawapan kat grup sebab dia sekejap kenapa tak boleh ni? Sekejap. Dengar soalan dia. Hanya soalan yang yang soalan kebat saja ada jawapan. Okey. Dia ada trik sikit soalan tu. Kalau korang dengar betul-betul dia ada trik. Tak apalah korang Okey, kita pergi dekat apa lagi? Objektif, subjektif, lisan, ujian, tugasan. Baik, kita akan pergi dekat tugasan Tugasan, okey, tugasan walaupun dia tak relevan. Okey, kita ada masa sampai berapa
sampai ke Sampai ke 12. 12 lama. 12 paling lama. Okey, boleh. Pukul 12 okey Saya boleh masih lagi boleh relax sikit lah. Kalau dah ni saya kena cepat sikit. Okey. Satu lagi okey, untuk tugasan So walaupun tugasan ni dia tak applicable untuk PNM, tapi saya jelaskan jugalah sedikit. Tapi ni sebenarnya untuk tugasan ni saya cerita saja. Okay, untuk tugasan TUGASAN ini applicable untuk kita akaun pelajar dan juga akaun guru. GURU akaun pelajar dan akaun guru. Di mana akaun guru ni dia akan bergabung dengan akaun pelajar, dan satu lagi boleh juga bergabung dengan akaun parent. Ibu bapa lah. Ada. Macam tu akan bergabung dengan parent. Jadi guru boleh hantar soalan kepada pelajar boleh nampak. Of course lah boleh nampak, dan dia kena menjawab dalam masa yang ditetapkan. Guru pun boleh nampak aktiviti pelajar, parent juga boleh nampak aktiviti pelajar. Maksud dia, kalau pelajar ni jawab, dia dapat 20 markah. Pelajar of course dia tahu, guru dia tahu, parent pun tahu. Macam tu Ini tugasan ni kalau kita ada akaun individu lah macam tu yang ini saya tak tunjuk tapi saya jelaskan saja macam tu Contoh-contoh soalan ni nampak tak? Ada contoh soalan yang saya berikan lah dekat pelajar, nampak? Ada bila ni contoh, kita boleh klik lah. Jadi parent pun actually boleh tengok soalan apa, dia boleh klik. Dia boleh klik soalan apa yang diberikan oleh guru. Dia boleh tengok dekat tapi dia tak boleh buat apa-apa lah, dia cuma boleh tengok saja macam tu. Jadi inilah satu pembelajaran yang efektif lah kalau kita ada akaun guru dan akaun pelajar. Tapi sampai sini saya just tunjuk saja, tak jelaskan sepenuhnya sebab dia tak berapa applicable untuk akaun yang ada kat PNM. Sebab PNM tu cuma akaun pelajar saja. Boleh tak macam tu Okey. Settle Okey, ada soalan tak yang pasal ni? Ataupun ada tak agak-agak yang saya nak bagi satu soalan untuk ini saya rasa tak ada lah kan sebab dia tak relevan. Saya tak ada soalan. So itu tugasan, ujian. Apa lagi? Okey, sekarang saya akan pergi dekat okey, peta minda. Boleh tak peta minda. Okey, so dekat peta minda ni okey, saya ada satu soalan Soalan ni okey. Okey, sini soalan dia. Okey, ni soalan bernilai RM40. Soalan yang kedua kalau tak silap, betul bernilai RM40. Soalan Ketiga ke? Yang ketiga RM40. Okey, yang ketiga. Okey. Soalan ni macam ni Tapi yang ini saya tak cakap tapi sama ada korang tahu ataupun korang boleh search, korang boleh tahulah. Soalan ni macam ni. Saya rasa tak fair lah saya nak bagi soalan ni. Tak apalah, saya jalan dulu saya cuk dulu. Okey. Saya pergi dekat peta minda saya cuk dulu. Boleh pula macam tu main cuk pula kan. Okey, peta minda. Peta minda ni okey, peta minda ni adalah peta minda lah yang korang nampak biasa macam ni Kalau peta minda biasa kalau kita ada buat peta minda dekat sekolah, kalau kita sebagai guru kita ada buat peta minda kan. Lama conteng. Macam ni kan peta minda, ini ada bulat-bulat lah, kemudian ada contoh pasal, ada macam-macam lah peta minda. Jadi peta minda ni pelajar boleh buat peta minda ni. Dia boleh menggunakan dia punya kreativiti, dia punya karya untuk menghasilkan peta minda ni. Macam tu Okey, saya akan tunjukkan macam mana dia nak buat peta minda ni. So kita tambah satu yang baru.
Dia ada ni lah. Kita pilih lah mana-mana Katakan saya ambil yang ni ke. Okey. So kita boleh isi ini kita, saya tak biasa sangat jadi saya jarang main benda ni tapi kita boleh isi lah. Ada teks. Macam tu. Kita teks. Macam mana nak isi ni ini letak sini ke. Kemudian kita boleh attach gambar Kita boleh attach gambar. Kemudian kita, sebelum tu kita letak subjek Letak subjek. Subjek contoh apa ni? Sejarah, tak sejarah? Sejarah senang sikit. Chapter 5 punya ke? English lah, tak kisahlah. Sejarah ada sejarah. Mana sejarah ni tak ada pun? Ni sejarah. Sejarah topik. Negara bangsa. Saya letak je kan. Saya tekan kemudian kita boleh gunakan kreativiti, kita boleh letak attach gambar. So semua kita buat lah. So dekat sini saya akan tunjukkan dia punya hasil je lebih mudah. Apa yang korang buat. Sebab kalau kat sini saya kena demo. Lambat sikit. Tapi bila dah siap ni, kita boleh hantar Kita boleh hantar dekat Sasbudi. Dia ada satu button. Mana dia button dia? Sekejap Kita boleh hantar dekat, sekejap print screen. Tak jumpa pula tapi kita kena hantar dekat Sasbudi untuk Sasbudi check. Dia bila Sasbudi check tu, dia bukan nak check yang benda ni, dia nak tengok bukannya dari segi bagus tak bagus. Dia nak tengok dari segi ada tak konten-konten yang tidak sesuai sebagai contoh. Faham tak? Kadang-kadang ada konten-konten yang tak sesuai jadi dia tak akan lepaskan. Bila dia tak lepaskan, orang lain tak boleh tonton. Contoh jadi untuk memudahkan, saya tengok dekat sini peta minda rakan. Dekat sini kita ini kalau peta minda saya yang saya buat. Peta minda yang saya buat tu, saya boleh share. Kalau saya nak share, saya akan boleh hantar dekat Sasbudi, nanti Sasbudi akan check. Sasbudi akan check, dia akan tengok, benda ni layak tak untuk dipertontonkan kepada rakan-rakan. Kalau layak, dia akan share. Jadi, semua orang boleh tengok. Jadi, kalau kita nak tengok, kita tengoklah dekat sini. Ini adalah contoh-contoh peta minda. Contoh peta minda yang telah dibuat lah. Jadi, kita boleh ambil lah contoh kat sini, kita ambil, kita boleh pilih sebenarnya, ada subjek berdasarkan, kita ambil yang banyak bintang lah banyak bintang. Yang ni apa ni? Malnutrisi. Buka. Ini contohlah. Contoh-contoh peta minda yang dihasilkan. Ini dibuat oleh pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia. Tidak semestinya daripada PNM. Contoh kalau pengguna PNM nak buat pun boleh so tak ada masalah. Boleh tak macam tu Jadi untuk seorang pelajar ataupun seorang pengguna lah. Pengguna tu sama ada pelajar ataupun pengguna daripada PNM, untuk dihasilkan peta minda ni, dia kena hantar kepada Sasbudi dan Sasbudi kena check dan luluskan. Barulah boleh. Macam tu faham peta minda. So dia ada banyak lagi peta minda. Yang ni saya tutup, kemudian saya tengok dekat sini apa lagi. Pasal sejarah. Saya ambil ini sejarah. Ada nama sekali dekat sini. Tapi kalau dekat Sasbudi, of course lah dia tak keluar macam ni. Dia akan keluar PNM, SPM 12, PNM 01 macam tu lah. Sebab dia track by ID. Boleh tak? Saya ada satu soalan ada satu soalan. Soalan dia bunyi macam ni. Soalan yang ketiga bernilai RM40. Boleh tak macam tu ketiga bernilai RM40. So soalan dia macam ni. Apa yang diperlukan oleh seorang pelajar supaya peta minda yang dihasilkan ini dipertontonkan kepada
para pengguna lain, para pengguna Island East seluruh Malaysia, apa yang perlu dilakukan? Soalan dia macam tu. Okey. Kak Hailey gunakan common sense lah. Bagi jawapan. Okey, jawapan dia. Okey, jawapan dia Bagi di grup. Okey, dia maksud dia macam ni lah yang walaupun jawapan tu jadi sebabnya subjektif jadi kalau maksud dia sama tu kita boleh terima lah macam tu okey. So itu soalan yang ke RM40 kan dah settle pasal berkaitan dengan peta minda. Okey, so peta minda ni pun sebenarnya kalau seorang guru pun sebenarnya dia boleh buat juga untuk ikon guru pun sebenarnya ada untuk seorang guru, dia juga boleh hantar itu sebagai tugasan. Pun boleh juga. Okey Okey, kemudian kita pergi peta minda, kita pergi dekat, video-video pembelajaran. Okey, so video pembelajaran okey. Untuk video pembelajaran ni, dia tak semua untuk SPM, dia ada mathematics, bio, fizik, kimia. Matematik, bio, fizik, kimia. Contoh dia, saya ambilkan satu untuk biologi. So korang dekat sini sebab saya tak boleh keluarkan dia punya audio, jadi mungkin korang tak dengar. Saya punya, mana saya punya, nampak saya mainkan satu contoh. Macam tu dia sebenarnya ada muzik tapi korang mungkin tak dengar, bukan muzik dan juga ada suara tu. Movement of substance. Contoh dia cukup sampai sini saja. Untuk video pembelajaran So buat masa ini sebab benda ni dia bergantung pada Sasbadi. Buat masa ini kita ada 4 subjek iaitu matematik, bio, fizik, kimia. So untuk PT3 tak ada, untuk UPSR tak ada tapi mungkin dia akan update daripada masa ke semasa buat masa ini tak ada. Boleh tak macam tu Okey. Ini pasal apa ni? Pasal video pembelajaran. Okey Okey, sekarang saya akan pergi kepada next topik So kadang-kadang saya akan jump saya akan ulang sekali lagi ke macam mana ke mana-mana yang berkaitan. Okey, dekat muka depan ni, untuk kita dah soalan yang keberapa tadi? Ellie, kita dah soalan RM40 dah habis kan? Betul tak? Dah soalan ke-7. Soalan RM40 dah habis. Saya nak bagi satu lagi soalan yang bernilai RM50. Macam tu So korang jaga-jagalah soalan RM50 apa soalan dia? Sekejap soalan dia macam ni. Dia makin susah Untuk UPSR, video pembelajaran hanya ada untuk bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ini soalan ni dia ada banyak ni gabungan korang kena dengar betul-betul dengar betul-betul. Macam mana? Ini dah salah atau betul nampak tu. Belum lagi sebenarnya. Untuk UPSR dia ada bahasa Malaysia, video pembelajaran ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk PT3 dia ada matematik. Dan untuk SPM berikan nama 4 subjek yang ada video pembelajaran. Dengar betul-betul So Kak Elly faham soalan tu? Faham. Saya akan pergi dekat itu soalan bernilai RM50 kan Kak, betul tak?
Betul. Betul, okey. Jadi kita ada lagi 2 soalan macam tu. Okey, saya akan pilih dekat muka depan Nota, Peterminda, Penjaran, Ganjaran. Okey, saya akan pergi dekat Ganjaran. Okey, dekat Ganjaran Okay, dekat Ganjaran ni, contoh kalau kita menggunakan akaun, salah satu akaun soalan ni ada macam belasah je saya tengok ni kan. Okey, tak apa tu kali kena handle lah dengan Fuad pergi settlekan jawapan dia. Kalau tak tahu jawapan dia, rujuk pada saya. Okey, dekat Ganjaran ni ataupun kalau kita menggunakan sesuatu akaun, kalau kita mengumpul poin, kita boleh bermain games. Sekali lagi kalau kita mengumpul poin, kita akan mengumpul games. Akan mengumpul poin, kita boleh bermain games. So, poin dekat sini dia akan ditunjukkan dekat sini Contoh 14394 coin. Boleh tak 14394. Jadi daripada coins ni, kita boleh bermain games. Dan games ini adalah game-game yang bersifat educational. Boleh tak macam tu Dia games yang bersifat educational. Jadi kalau pengguna Island Ace ni dia main game dekat Island Ace, jangan risau. Dia bukannya games yang mengarut-arut. Dia games yang educational. Saya nak bagi contoh. Anak saya dulu, sebab saya terjebak dengan Island Ace ni, asbab daripada anak saya dulu, saya bagi dia pakai Island Ace. Lepas tu dia suka main games. Rupa-rupanya dia main games dekat Island Ace, which is sebenarnya saya suka. Dan beliau mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR masa tu, dia masuk ke asrama penuh. Macam itulah. Anak saya yang nombor 3. Yang ketiga, yang seterusnya pun pakai Island Ace. Yang kedua atas tu dia tak pakailah sebab masa tu belum jumpa lagi. Especially masa tu ada UPSR kan, atau berapa dah ada few years back lah macam tu. Okay. Apa kata kalau kita nak main game satu dekat sini Game apa Mana kak game yang tu kak? Yang saya tak pandai game lain ni Virtual Mart ni ada beli-beli. Contoh macam Virtual Mart ni dia akan melatih kita beli barang tau beli barang untuk matematik especially. Beli barang harga berapa, balik berapa, macam tu lah. Okay. Mana game yang pirate tu Kelikat Tapi saya tak tahu, dia mungkin lambat sikit lah sebab kita dekat Google Meet kan. Kita cuba okay guys. Kalau slow kita keluar je lah. Tapi maksudnya kat sini ini adalah educational games. Okay. Yang ini sebab soalan dia semakin susah. Kadang-kadang kau dah kena carilah macam mana. Okay. Nanti saya akan, tak boleh lah. Saya tak boleh bagi hint lah sini. Saya tak nak bagi hint. Macam saya cakap lah, dia kalau ada dekat Meet dia lambat sikit. Kat Dia ada music sebenarnya very interesting tapi korang tak dengar Apa ni? Ni kalau betul kan? Ni macam apa ni? Dia ada bunyi. Nampak kalau betul dia ada bunyi, ada music sebenarnya ni. Korang tak dengar Ni apa ni? B-I betul. Nampak tak? Okey, ni apa ni? H betul. Ni apa ni? Y dia ada bunyi sebenarnya, ada music dia. Korang tak dengar Ni apa ni? E As M Man. Ni apa ni? P Try. Ni apa ni? K Tujuh. Boleh teruskanlah macam tu. Music boleh. Okay, soalan ni okay. Dia ada satu soalan, tapi soalan ni saya rasa saya tak jelaskan, tapi korang cuba explore mana yang sempat explore lah. Soalan dia bunyi macam ni. Bagi suspense ni. Okay. Untuk kita bermain games, dengar betul-betul ini soalan RM50 ni.
untuk kita bermain games, kita perlu ada point. Okey. Untuk bermain game, kita perlu ada point. Yang ini saya tak jelaskan tapi korang boleh godek sendiri, cari ke mana-mana kan. Soalan dia macam ni. Macam mana korang nak dapat points? Sebab dia RM50 dia susah sikit lah. Macam tu. Macam mana nak dapat points untuk bermain games? Okey. Macam mana nak dapat point? Macam dapat point untuk main games? Okey. Kak Ellie tahu kan jawapan dia kan? Okay, Tahu. Okey, okey, tahu kan? Okey, sekarang saya akan pergi dekat depan ni. Kenapa ada bunyi tadi tu soalan bernilai RM50 So kita left lagi 2 soalan tau. Aku sorry, itu soalan nombor 9. Itu nombor soalan nombor 9 Okey, 9. So kita ada satu lagi soalan kan, betul tak? Ada lagi satu. Okey. Okey, dekat depan ni, kejap Alamak. Ini akaun pelajar kan? Sekejap Mana satu lagi tu? Sekejap. Sekejap. Saya akan share, sekejap saya share tengah meeting. Okey, dapat tak skrin ni? Nampak kan? Okey. Saya besarkan sikit. Satu soalan lagi Sekejap Saya dah ready. Okey, sementara saya sedang mencari soalan yang sesuai. Okay, saya explain sekali lagi dekat sini. Okey, so secara general macam ni lah dekat Island Ace ni kita ada akaun. Okey, Island Ace ada 3 akaun akaun pelajar, akaun pelajar, akaun guru dan juga akaun murid So akaun murid ni dia boleh attach dengan akaun pelajar untuk dimonitor dan juga dia boleh attach dengan akaun guru untuk guru monitor macam tu Tetapi untuk akaun yang ada dekat Island dekat PNM ni adalah akaun pelajar saja macam tu. Okey, saya mungkin buat sedikit ulang kaji. Dekat depan ni kita ada nampak tak kedudukan bulan dan perusahaan negara. So ini adalah ranking ini adalah ranking ataupun ranking untuk di kalangan para pengguna yang dekat PNM yang dipaparkan dekat atas ni. Nampak tak saya punya cursor ni kan? Okey. Yang dekat bawah ini adalah kedudukan bulanan mana-mana akaun PNM dengan semua pelajar ataupun semua pengguna Island Ace di seluruh Malaysia. Macam tu So dekat bawah ni kita ada satu zone Ini zone rakan saya kalau kita klik dekat sini rakan saya, kita boleh jadi, ini contoh rekod lah, tapi kita boleh kita boleh jadikan akaun mana-mana akaun pelajar tu sebagai rakan saya. Tapi kita tak boleh borak-borak dekat sini tak boleh borak-borak. Contoh kalau macam jadi dia macam WhatsApp ke semua tak boleh. Tapi kita boleh tengok, kalau kita suka dengan orang tu kita boleh follow dia, macam saya follow dia. Biasanya kita akan ikut pelajar-pelajar yang pandai lah. Jadi kita tengok kat situ dia buat apa, berapa dia punya record macam tu Ini untuk zone rakan saya. Tapi dia tak boleh chatting. Dia tidak dibenarkan chatting. Memang tak ada fungsi tu. Kan ini lebih kepada macam siapa kita role model di kalangan pelajar satu Malaysia. Itu untuk rakan saya Okey, macam tu. Kemudian kita ada ni saya nak tengok saya nak ulang kaji balik. Dekat nota
Okay, nota ni kita ada untuk SPM kita ada 13 subjek. Kita ada 13 subjek. Kemudian untuk peterminda, kita ada peterminda saya, kita ada peterminda rakan, macam tu. Untuk penilaian okey, untuk penilaian dia ada tugasan. Tugasan ni macam saya bagi tahu, dia penilaian dan peterminda dia tugasan yang boleh diberikan oleh guru. Dua ni adalah fungsi yang kita boleh yang boleh diberikan oleh guru lah. Walaupun saya nak cakap dekat sini untuk PNM ni tak relevan macam tu. Okey, satu lagi. Ini sebenarnya fungsi kemajuan tengok yang ini saya belum jelaskan lagi. Fungsi kemajuan ni dekat sini kita boleh tengok prestasi pelajar. Boleh tak macam tu Tapi yang ini mungkin kalau seorang pelajar, sebab kita tahu untuk sesuatu akaun tu dia multi user. Tapi mungkin sedikit lebih kurang kalau kita sentiasa menggunakan ID yang sama, which is sepatutnya memang korang biasa akan gunakan ID yang sama lah. Jadi korang boleh melihat korang punya prestasi. Contoh macam ni saya ambil satu akaun saya tak tahu akaun. Okay, saya ambil 30 hari lepas. Kemudian saya search. Okey, tapi dekat sini kebetulan tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau ada sebenarnya, kita boleh tengok kita punya prestasi. Macam mana prestasi tu? Prestasi macam berapa banyak, berapa betul, berapa peratusan dan dia akan paparkan untuk setiap topik Contoh, untuk subjek matematik, untuk vektor, penguasaan dia macam mana? Untuk topik variation, penguasaan dia macam mana? Untuk topik kebarangkalian, penguasaan dia macam mana? So semua lengkap dekat situ. Sampai ke situ. Jadi memudahkan untuk pelajar tu dia analyse kelemahan dekat topik yang mana sebenarnya. Macam tu boleh tak? Okey, ini adalah kemajuan. Kemudian kita ada ganjaran dan kita video pengajaran dan kita ada ganjaran. So sebenarnya saya tengah memikirkan sebab saya ada satu soalan ni. Apa agaknya soalan yang saya boleh berikan untuk soalan bernilai RM100. Kali betul kan ada satu soalan lagi kan, betul tak? Just nak confirmkan. Lagi last. Last kejap saya kena bagi soalan susah sikit sebenarnya ni. Saya tengah cari apa soalan ni kan. Sebenarnya saya dah ready kan, tapi function tu dia mungkin dah dikeluarkan sebab SPM untuk matematik dia dah habis. Mungkin dia tak ada lah dekat sini. Tapi sebenarnya ada satu fungsi Sekejap nota. Okey. Okey, yang ini saya kena ni dulu Okey, ada satu soalan Yang ini saya tak nak sharekan sebab yang ini korang kena cari. Boleh tak Saya akan stop dia punya sharing ni, tapi saya akan buka macam tu saya akan stop sharing sebab yang ini korang kena cari. Mana dia? Okey, saya stop sharing. Okey, so soalan dia macam ni. Ini soalan bernilai RM100 kan Ali Kelly betul kan? Betul. Okey soalan ni macam ni dengar betul-betul korang kena jaga. Yang ini okey. Sekejap saya kena Okey. Okey, soalan macam ni Yang ini kalau korang tak cari memang korang tak jumpa. Ada berapa video? Dengar ada berapa video
untuk tips pembelajaran matematik iClass, ada berapa video untuk tips pembelajaran iClass pada tarikh sekejap. Pada tarikh 16 hari bulan 12 2023 sampai 31 bulan 12 2023, dan siapakah guru yang mengajar? Okay, faham tak soalan dia? Ada berapa video tips pembelajaran matematik pada 16 bulan 12 sampai ke 31 bulan 12 2023, dan siapakah guru yang mengajar? Itu soalan dia. Okey. Yang ini jawapan dia Kak Ali saya akan letakkan dekat ni lah, dekat WhatsApp Okey. Okey. Faham tak? Itu adalah soalan yang terakhir. Ada berapa video? Ada berapa video dan siapakah guru yang pembelajaran? Berapa video pembelajaran? Okey. Ada tak? Kena Okey, saya kira itu saja. Sekarang pukul 11.50 dekat pukul 12, menghampiri pukul 12. Kalau saya nak kongsikan apa lagi untuk dekat sebelah kanan ni dia ada, okey, dekat sebelah kanan ni dia ada edit profile bla bla semua ni. Yang ini jangan tukar apa-apa. Boleh tak Yang ini biarkan sebab ini adalah milik admin daripada PNM. Jangan buat apa-apa. Sekejap saya tak tunjuk sekejap saya share screen. Okey. Okey, dekat atas ni ada menu kan? So menu ni, ini adalah berkaitan dengan Sasbadi Tak payah, jangan buat apa-apa dekat sini jangan ubah. Contoh macam kata laluan bla bla semua jangan tukar. Kemudian apa lagi? Laman utama, nota, perteminda, penilaian, kemajuan, bidang pengajian ganjaran. Dekat muka depan ni sebenarnya kita ada history apa yang, contoh dekat sini kan muka depan ni, dekat sini kita ada history apa yang kita buat. Contoh praktis subjektif yang dibuat dalam 51 minit yang lalu. Ini just dia punya apa ni, untuk macam quick reference apa yang kita dah buat macam tu. Apa lagi yang saya takut tertinggal? Ada lagi tak? Saya rasa tak adalah. Saya rasa sampai situ saja penerangan berkaitan dengan apa ni, Island East Sasbadi Boleh tak macam tu saya nak serahkan dekat siapa ni? Kak Ali ke? Saya kira saya dah selesai lah untuk perkongsian saya pasal Island East ni. Coach, kita punya pemenang yang coins tu, dari mana dapat coins tu? Macam tak ada pemenang lah. Macam tak ada pemenang? Tak ada jawapan tepat. Tak ada jawapan tepat? Boleh kita ulang sekali lagi soalan tu dan kita cari pemenang baru. Okey, macam ni saya ulang. Itu soalan keberapa tadi Kak? Soalan nombor 6. Tapi tak kisah nombor berapa, tapi soalan tu saya ulang semula Okey. Ulang soalan. Ulang. Okay, soalan dia macam ni saya tak ingat tadi soalan bernilai berapa ringgit Tapi macam ni Okey, mungkin saya reward tapi dia actually benda yang sama. Okey. Seorang pelajar tu dia nak bermain games. Dia nak main games dia main games. Okey. Macam mana cara dia nak bermain games tu? Apakah yang diperlukan untuk beliau mendapat points tu sebab dia nak main game dia nak points kan. Macam mana dia nak dapat points tu? Itu soalan dia. Coach, itu soalan nombor 9. Membawa hadiah RM100 tu.
Tak ada Yang itu? jawapan yang tepat lagi. Thank you. Tak kisahlah kalau 9. 99 100 Ya, RM100. Okey. Tak apalah. Jadi kena ada jawapan lah. So jawapan ni tahu kan? Okey. Dia nak main games kan dia kena ada points kan? Macam mana dapat points tu? Itu je, itu senang je sebenarnya. Okey tak Kylie? FJ dah dapat pemenang? Maksud dia tak ada jawapan Tak ada jawapan yang betul macam tu ke? Tak ada jawapan betul. Kita tak ada pemenang untuk soalan nombor 9. So kalau macam tu saya dah cakap sekali lagi, dia kena cuba lagi lah. Ke saya nak buat soalan lain? Rugi tu. Bagi yang sama ke? Tak tahulah, kalau dia orang tak ada jawab, maknanya soalan tu payah lah. Audience untuk soalan yang baru saya utarakan, yang saya ulang tu, tak ada lagi jawapan. Jadi boleh tulis dekat ruang jawapan, saya ulang sekali lagi. Untuk seorang pelajar tu, dia bermain games, dia kena ada points ataupun ganjaran lah, ganjaran. Jadi macam mana dia nak dapat mata ganjaran tu? Itu soalan dia. Okey. Saya minta FJ dengan Puan Ina cari pemenang nombor 9 dan 10 please. Ada dua soalan tak ada jawapan ya Kak? Saya tak dapat pemenang, tapi yang nombor 9 tu memang tak ada pemenang. Okey, hopefully dia dah boleh ni lah. Itulah minta tolong Puan Ina dan FJ carikan pemenang di situ. Takut saya tertinggal. Coach, saya nak minta details, info details untuk pemenang nombor 6 Puan Azhani. Okey Puan Azhani boleh tak tuliskan semula dekat komunikasi dekat ni kan, dekat komen kan Puan Azhani pemenang nama dia coach. Nama dia Asmahani Muhammad Fauzi. Sorry, Asmahani Muhammad Fauzi. Okey, pemenang nombor 6. Okey, Asmahani Bagi Muhammad Fauzi. Bagi handphone dan juga account number dan account bank name. Okey, bagi account number dan juga account bank name macam tu. Dia jawapan ni dia mana yang tepat dan yang terpantas yang sampai kepada admin macam tu bukan yang korang nampak dekat sini. Kadang-kadang dia yang tiba dekat kita punya apa ni dia lain sikit. Yang sampai yang detect oleh kita punya admin. Faham tak? Okey. Ataupun kalau tak ada jawapan saya akan tukar ada satu soalan lain lah macam mana? Tapi saya rasa boleh jawab semua tu. Coach, bagi je jawapan yang tepat. Macam mana? Kita bagikan jawapan yang tepat. Kan? Tengok siapa ada yang dah jawab tu. Ya betul lah, tapi saya tak lagi jawapan. Nanti dia orang tahulah. Kita open kot. Jawapan saya tak boleh bagi jawapan. Saya tak boleh tulis jawapan, nanti dia tahulah jawapan dia kan. Jawapan yang tepat. Dah ada dah Kak? Cukup dah? Ataupun FJ? Saya pilih Azlin Jaimis untuk dapatkan coins jawab soalan. Okey, dah ada kan? Azlin Jaimis, tengok dekat ruangan komen. Okey, Azlin apa tadi? Fuad beritahulah. Tak apa, saya maklum dengan admin. Okey, semua dah settle Kak? Okey, saya nak beritahu sikit untuk Island Ace ni. Sekarang ni untuk pelajar-pelajar untuk tingkatan 5 lah yang akan naik ni, tingkatan 5 ni bulan 3 ni. Dah boleh gunakan Island Ace Gunakan kesempatan ini untuk mengulang kaji
topik-topik yang dah lepas form 4 ataupun kalau korang belajar dulu untuk topik-topik form 5 pun dah ada dah. Macam tu So serupa juga untuk pelajar-pelajar tahun 456 dia walaupun 456 sebenarnya dia sebenarnya untuk tahun 6 sebenarnya. Tahun 6 dia boleh tengok untuk tahun 5 dan dia boleh tengok tahun 4. Macam tu dah boleh tengok. Dan untuk pelajar form 1, form 2, form 3 khusus untuk akaun form 3 boleh tengok semua mata pelajaran lah daripada form 1 sampai ke form 3. Macam dah boleh buat ulang kaji ataupun dah boleh mempelajari topik-topik yang baru. Dan apa yang saya dapat actually daripada pengalaman saya dah menggunakan Island East ni sebagai guru, tutor. Saya mengajar juga dekat Sasbadi dalam program iClass untuk tahun 2023 dan dia sebenarnya adalah dia bukan apa dia sebenarnya mudah. Kalau dia mudah sebab kita nak study tu mudah. Especially untuk kita nak buat soalan. Sebab dia tak remeh Sebab especially saya boleh bercerita dalam konteks untuk matematik. Tapi sebenarnya serupa, semua subjek pun serupa. Sebab bila kita buat soalan buat sebab jawapan tu kita tak remeh untuk lihat dia punya jawapan. Faham tak sebab kita boleh set untuk soalan yang easy. Kita boleh saya lupa cakap actually untuk setiap penilaian tu penilaian praktis objektif ke subjektif kita boleh set mudah, sederhana atau sukar. Kita boleh bermula macam tu. Jadi dia menjadikan kita peluang untuk lebih kita senang belajar lah macam tu. Dia tak remeh. Semua ada dekat situ. Sebab any subject pun at the end pun berkaitan dengan macam mana kita jawab soalan. Macam tu. Contoh-contoh pun semua dah ada. Basically dah ada lah semua yang perlu diketahui, contoh-contoh dah ada dan macam ni. Contoh macam matematik kan. Once kalau kita boleh buat soalan yang objek contoh matematik untuk kalau saya set difficult boleh buat semua score, itulah nanti yang korang akan dapat dalam exam. Saya lah cakap saya. Sebab dia dia menguji kitanya penggunaan pengetahuan. Dia macam soalan macam tak ada apa lagi soalan yang boleh keluar. Semua dah ada dekat situ. Semua kita telah berlatih. Macam tu saya boleh cerita dalam konteks matematik, tapi sebenarnya untuk any subjek pun serupa. Saya rasa saya dah selesai dah yang ni. Kak Eli dah settle dah dengan Fuad? Semua dah dapat jawapan? Belum dapat lagi pemenang ke-10. FG dah dapat pemenang ke-10. Pemenang 10 yang last kali tu yang pasal pada video tips video tu. Tu terdapat lagi Okey. Saya bagi tips bukan bagi tips, bagi hint. Untuk menjawab soalan tu kena masuk dekat Island Ace daripada awal tadi nampak tak kena masuk account tu, kena cari. Kalau tak memang tak dapat jawapan. Sebab dia kenalah susah sikit kan yang last tu. Tapi soalan jelas kan siapakah guru yang mengajar dalam program iClass tu? Tips iClass, guru siapa yang tips iClass tu daripada guru siapa, kemudian berapa video. Untuk koleksi daripada 16/12/2023 sampai 31/12/2023. Sebab untuk koleksi tips pembelajaran tu dia akan ikut dia akan ikut koleksi yang dikeluarkan oleh Sasbadi. So dia ada tarikh-tarikh dia. Jadi untuk tahu tu dia memang kena masuk ke dalam Island Ace. Kena cari. Jadi untuk cari tu memang kena tahu apakah dia punya user ID, tahu kena password, masuk, cari. Kalau tak memang tak jumpa. Okey tak? Tapi once kita boleh masuk, kita boleh cari, tak mungkin dia tak dapat. Kalau tak ada, saya akan bagi hint, tambah lagi sikit hint. Ada tak? Masih tak dapat ke Kak? Okey, saya bagi hint Okey. Dia kena pergi dekat laman utama. Kena pergi dekat laman utama.
kena cari koleksi tip pembelajaran saya. Okey, cukup dah tu. Okay coach, sementara saya dapatkan yang ke-10, kita bolehlah hand over to Puan Rosmaini dulu untuk boleh. feedback. Okey, Untuk isi borang feedback dan kehadiran tu. Okey, okey, silakan Puan Rosmaini. Saya serahkan baliklah. Gunakan oleh semua peserta pada hari ini. Peringatan untuk semua peserta, mohon untuk isi borang kehadiran dan penilaian kerana iaitu untuk kami punya